Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita yang agak lucu betul lah. Kalau kamu setuju lucu, kamu boleh tulis sana lucu, tapi apa-apa sajalah. Tiba-tiba saja Wan Saiful, bekas orang kuat Muhyiddin ini, tiba-tiba saja kena jadi Setiausaha Agung DAP ke? Tapi dia berkata, sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Anthony Locke sebelum ini meminta Wan Saiful agar supaya tidak mencampuri urusan DAP, terutama dalam soal bakal-bakal calon yang akan bertanding dalam PRN Pulau Pinang. Sampai timbullah cerita ini, iaitu sampai mati pun saya tak jadi. Saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP, kata Wan Saiful. Jadi kalau tak mau jadi Setiausaha Agung DAP, janganlah menyibuk. Lebih baik Wan Saiful fokus dengan kes mahkamahnya itu, sebelum kalaulah dia kalah nanti dia masuk penjara. Jadi daripada nak sibuk parti orang, bagus dia sibuk dengan hal dia sendiri. Dia pun ada masalah sendiri. Itu jawaban daripada Datuk Wan Saiful Wanjan kepada pertanyaan sinis Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berhubung ura-ura terdapat usaha pihak tertentu untuk menukar Ketua Menteri Pulau Pinang. Katanya, selaku ahli Parlimen Tasik Glogor, beliau menerima banyak maklumat mengenai Pulau Pinang, termasuklah pendedahan mengenai pergolakan politik dalaman negeri itu. Katanya, pergolakan mereka memberi kesan kepada Pulau Pinang, sebab sekarang ini ada usaha satu kelompok dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri yang ada sekarang dengan calon daripada mereka. Nama-nama yang disebut pula ialah seperti ahli Parlimen Bukit Mertajam, Stephen Sim. Apabila saya sebut buat kali pertama beberapa hari lepas bahawa ada usaha dalam DAP untuk menukar Ketua Menteri, Locke mengatakan bahawa Wan Saiful, adakah kamu Setiausaha Agung DAP? Itulah, kamu Setiausaha Agung DAP kah sampai kamu tahu banyak perkara? Aduh. Kemudian dia kata, saya nak jawab kepada Locke pada malam ini. Kalau bagi tawaran, kalau dibayar pun sampai mati pun saya tak ingin jadi Setiausaha Agung DAP. Awas tahu, nanti termakan, terjilat ludah sendiri. Nah, sendiri mau tanggung. Wan Saiful berkata demikian ketika berucap pada satu ceramah perdana Perikatan Nasional Parlimen Bangi Jelajah Selangor Baru di sini pada malam tadi. Locke sebelum ini meminta untuk Wan Saiful agar tidak mencampuri urusan parti itu, terutama dalam soal calon-calon yang bertanding dalam pilihan raya PRN. Beliau juga menasihatkan supaya bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu supaya menjaga urusan partinya sendiri berbanding al-ehwal parti lain. Katanya, saya tanya, adakah dia, iaitu Wan Saiful, Setiausaha Agung DAP? Maka dia boleh tentukan calon kita. Soal lo. Jadi itulah, Wan Saiful lebih baik fokuslah dengan parti sendiri, fokuslah dengan masalah sendiri. Kes mahkamah, rasuah. Lepas tu kalau nak fokus, kalau nak sibuk tentang hal parti, sibuklah dengan presiden kamu yang dah dua kali naik mahkamah, maksudnya di mahkamah. Lebih baik begitu daripada sibuk dengan parti yang lain. Dan jadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PDRM membuat keputusan dan mengumumkan satu perkara yang amat mengejutkan pas dikala persiapan akhir untuk pilihan raya negeri.
Polis Diraja Malaysia mengesahkan akan merakam keterangan daripada Adun Kubu Gajah. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu yang telah dikongsikan beliau di dalam Facebook miliknya. Polis akan merakam keterangan Khalil Yahya berhubung poster palsu mengenai pelantikan ahli Parlimen Seputi iaitu Teresa Kwok sebagai pengerusi Felda. Ketua Polis Daerah Brickfields iaitu Assistant Commissioner Ami Hizam Abdul Syukur berkata, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kubu Gajah itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Daerah IPD Taiping Selasa ini. Katanya dalam kenyataan itu, janji temu sudah dibuat untuk rakaman percakapan Khalil pada jam 10 pagi di IPD Taiping, katanya kepada Harian Metro. Harian Metro semalam melaporkan polis telah pun menerima laporan dibuat oleh Teresa Kwok berhubung poster pelantikannya sebagai pengerusi Felda. Siasatan polis mendapati berita palsu itu berasal daripada laman sosial Facebook Khalil. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. Okey, so di sini kita akan nampak nanti, kita akan tahu nanti di mana asal sebenarnya poster itu. Adakah poster itu hanya akan hanya di repost, hanya diulang siar semula oleh Adun daripada PAS ini, ataupun poster itu dicipta sendiri oleh beliau, ataupun ada orang admin atau sebagainya yang mencipta poster itu kemudian dipost oleh beliau. Dan nanti kita akan lihat, akhirnya nanti polis akan siasat juga siapakah yang pertama post poster palsu ini. Dan di sana nanti kita akan tahu kebenarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adakah ini adalah satu permulaan yang kurang baik di dalam kempen PRN daripada PAS? Dan adakah ini satu cabaran yang bakal akan dilalui oleh Pakatan Harapan, iaitu akan ada berita-berita yang dipost yang tak sahih, yang palsu. Dengan kata lain, mungkinkah ada fitnah lagi? Mungkin ada fitnah lagi kah selepas ini? Harap-harap tak ada. Dan kita ingin melihat kempen yang bersih tanpa politik terlebih-lebih sehingga adanya timbul yang disebut sebagai fitnah. Harap-harap tidak ada fitnah memfitnah, dan harap-harap semua yang dikeluarkan itu adalah fakta. Kerana rakyat ini, terutamanya orang daripada golongan sederhana yang berpendidikan sederhana, selalunya akan cepat untuk menerima semua. Dan kadang-kadang berita sebenar itu tidak dapat diterima semula. Jadi yang melekat di kepala adalah berita palsu, kerana mungkin tak sempat nak dapat berita sahih. Okey, so kita harap Polis Diraja Malaysia dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan kita doakanlah semoga semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada sebarang yang tidak baik. Denyut nadi suara rakyat berkembang di channel ini. Bye bye.